Assalamualaikum, saya Nur Atika Syakira binti Azhar, nombor matrik I21105358. Saya Siti Nurajila binti Atik, nombor matrik saya I21105333. Ya, kami akan jelaskan tentang teori reaction. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan main daripada Friedrich Robert dari Podik 2003 mengatakan bermain adalah fitrah kanak-kanak ataupun word of children. So fitrah ni adalah satu fitrah jadi yang kita tak boleh ubah dan kita tak boleh sewena-wenanya menukar, dan fitrah ini juga tidak mampu diubah kerana Allah SWT telah mencipta manusia ni mempunyai fitrah dan nafsu. So, jadi kanak-kanak ni memerlukan bermain kerana fitrah mereka adalah bermain. So kita tak boleh nak sekat ataupun menidakkan bahawa bermain itu adalah sesuatu yang perkara yang tidak baik. Bahkan jarang sekali manusia ni menolak penolakan untuk bermain. Contoh kita main game ke, main PUBG ke, mesti kita bila kawan ajak jom kita main. So kat situ pun fitrah kita bukan setakat kanak-kanak, kita yang dewasa ni pun fitrah mereka adalah fitrah kita untuk bermain. Kita pun suka bermain, bukan setakat PUBG, game-game lain pun kita suka bermain. So apatah lagi kanak-kanak. So bermain ni mampu memberi keseronokan dan mencipta emosi serta aura yang positif dalam diri manusia. Malah kita dapat memberi reaksi mengenai hak bermain bagi kanak-kanak Palestin yang dirampas oleh rejim Zionis iaitu Israel. Kanak-kanak Palestin tidak ada aura positif dan emosi keseronokan dalam diri mereka kerana fitrah mereka dipaksa berubah dan ditindas daripada bermain seperti kanak-kanak seusia di pelbagai negara. Kerana mereka tidak ada masa untuk bermain kerana kawasan persekitaran mereka telah musnah, dihancur oleh Zionis Israel. Menurut Eisenberg 2000 juga menyatakan main adalah aktiviti yang berbentuk spontan di mana kanak-kanak boleh mengumpul pengalaman, membuat uji kaji dan beradaptasi dengan dunia persekitaran mereka. So definisi main ini secara umum adalah satu aktiviti bebas di luar kehidupan seharian mereka yang melibatkan seseorang secara langsung. Menurut Mariani 2013 menjelaskan main atau bermain merupakan sebarang aktiviti yang memberi kegembiraan ataupun kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti. Sebab mereka ni hanya bermain atas suka-suka, bukannya bermain kerana untuk dapat kemenangan, bermain untuk dapat hasil hadiah ke. Mereka memang fitrah kanak-kanak adalah bermain secara rawak, secara tak langsung. Secara langsung ataupun tak langsung. Mereka macam tiba-tiba jumpa kawan terus bermain. So diorang tak ada macam declare ataupun macam ajak kawan tu jom kita main. Kalau main ni kita menang. Siapa menang dia dapat bunga, contoh. Jadi kanak-kanak ni dia tak fikir tentang hasil daripada aktiviti tu. Dia lebih kepada untuk dapat kegembiraan dan melepaskan emosi ataupun meregangkan emosi otak-otak perkembangan mereka. Contohnya permainan berasaskan kemahiran, contohnya main bola sepak. So kanak-kanak ni perlu kemahiran menendang bola. So mereka perlukan kemahiran menendang bola, menangkap bola. So itulah permainan kemahiran. Yang kedua adalah permainan strategi. Contohnya adalah chess. So diorang perlukan strategi untuk checkmate kat mana, kuda kat mana. So mereka akan buat strategi. Ataupun yang ketiga adalah permainan secara berasaskan nasib. Maksudnya permainan tu mengikut nasib kita. Contohnya macam dam ular, kita lempar dadu, nombor berapa kita ikutlah nombor tu berapa. Itu permainan nasib. Seterusnya pandangan teori relation praktikal mengenai main. Yang pertama adalah ini merupakan perkara yang berhubung kait dengan melepaskan tekanan dalam diri seseorang. Okey, dengan ini seseorang individu dapat menguruskan fizikal dan mental mereka dengan lebih teratur dan sistematik dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun aktiviti yang mereka lakukan dalam seharian. Jika seseorang itu ditekan untuk melakukan sesuatu perkara, terutamanya kanak-kanak, untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka merasakan perkara tersebut itu benda yang paling besar dalam hidup mereka. Jadi perkara ini akan mengganggu fikiran mereka untuk melakukan perkara yang lain. Oleh itu,
ibu bapa ataupun orang di sekitar mereka perlulah memainkan peranan yang penting, terutamanya kepada kanak-kanak, untuk melakukan sesuatu pembelajaran ataupun memberi arahan yang mudah kepada mereka supaya mereka tidak merasakan tekanan terhadap diri mereka untuk melakukan perkara yang mereka perlu lakukan. Teori yang kedua, teori ini juga menganggap bermain itu merupakan satu imbangan antara kerja dengan beriadah. Jadi jika seseorang itu penat selepas bermain, mereka juga boleh melakukan aktiviti lain, sebagai contohnya beriadah dan membuat senaman ringan untuk melakukan sedikit pergerakan anggota badan. Dengan melakukan pergerakan anggota badan sedikit sebanyak memberi kesan yang positif kepada individu, terutamanya kepada kanak-kanak dari segi fizikal dan mental, supaya memberi kecergasan dalam diri kanak-kanak untuk melakukan sesuatu perkara dengan mudah dan tenang dalam sesuatu aktiviti yang mereka lakukan di sekitar mereka. Seterusnya adalah kekuatan teori mengenai main yang dapat dikesan bagi membantu para guru mencipta idea yang baru dalam menggunakan konsep belajar sambil bermain dalam kesemua tunjang dalam pendidikan. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kesihatan fizikal, mental dan emosi. Yang kedua, mampu untuk fokus dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga adalah memupuk konsep kendiri yang positif. Main ini adalah satu aktiviti yang mendatangkan emosi keseronokan dalam diri seseorang ketika melakukan aktiviti bermain. Ia berkaitan dengan teori ini dalam bermain dengan menghindari tekanan emosi dalam kalangan kanak-kanak dan memberi keseronokan tidak terbatas kepada kanak-kanak sama ada kepada individu yang lain. Emosi sangat berkait rapat dengan mental dan fizikal. Ia memainkan peranan yang penting dalam tubuh badan manusia. Allah telah menciptakan satu organ dalam manusia ni mempunyai satu tugas yang keutamaan dalam kehidupan manusia, iaitu main mampu melepaskan hormon endorfin, iaitu kelenjar pituitari yang berada di otak. Kelenjar ni dibahagian daripada sistem endokrin yang berbentuk buju dan kecil seperti kacang. Salah satu adalah mengeluarkan hormon endorfin melalui sistem saraf. So hormon ni memainkan peranan untuk mengurangkan rasa sakit, memberi rasa seronok. Tu apabila hormon ini dirembeskan, maka seorang itu akan rasa tenang dan gembira. So tubuh badan manusia ni mempunyai satu elemen, satu organ yang telah diciptakan oleh Allah SWT supaya kita bila stres, kita melakukan satu aktiviti, so organ itu akan merembeskan satu hormon untuk kita di satu ketenangan. Seterusnya adalah penjagaan mental sangat penting bagi membentuk jasad yang sihat hari ini, kerana otak memberi pengaruh terbesar kepada badan. Apabila minda tidak sihat, maka tubuh badan kita akan jadi lemah. So punca mental jadi kemurungan adalah beban cinta, bebanan kerja, assignment banyak, toksik lah. So persekitaran kita tidak baik, maka tu pemikiran kita dan mental kita akan terjejas. So dengan wujudnya permainan, aktiviti bermain dapat memberi ketenangan dan tekanan yang diberi. So mereka merupakan individu yang sangat aktif, kanak-kanak dia lah, berusaha untuk mendorong kebesaran mereka, dan dengan bermain mereka mampu hilangkan tekanan daripada belajar atau mengeluarkan peluh bagi kesihatan mereka. Contohnya pada satu video ni, saya rasa semua tahu yang kanak-kanak Palestin di hospital, mereka bermain bersama dengan jururawat dengan taman tu lah, beramai-ramai berpindah tangan dan bermain. Pada saat itu juga, selepas itu Zionis ni, nak katakan jahatnya, dia melepaskan bom. So dekat sini menunjukkan kanak-kanak masih lagi mampu bermain dengan orang dewasa dan akan sebaik mereka ketika mana persekitaran dalam bergerutan dengan persekitaran mereka tidak baik. So mereka dapat masih mampu bermain, tapi bermain tu menghilangkan rasa takut dan rasa gementar atau kebimbangan mereka. So dekat sini teori ini menekankan tentang kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak, tekanan kepada dari segi emosi, fizikal dan mental. Yang kedua adalah mampu fokus dalam melaksanakan tugas. Bermain ni mampu meningkatkan daya fokus yang baik bagi kanak-kanak dalam perkembangan mereka. Teori ini atau Lilliard Such
Teori ini juga menjelaskan bermain merupakan inisiatif yang menarik bagi memberi tumpuan yang sepenuhnya dalam sesuatu aktiviti kerana ia satu cara yang menghilangkan tekanan dan melupakan sebentar bebanan hidup seharian. Bahkan main juga mengajar anak-anak untuk beri fokus walaupun tidak mempunyai tujuan yang tertentu dalam permainan, namun ia memberi semangat untuk mereka menguasai dan menyelesaikan sesuatu aktiviti dengan baik, iaitu memberi fokus pada permainan yang dimainkan oleh mereka. So daya fokus mereka ini memberi kesan yang baik kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. Seperti yang diberitahu mengenai kekuatan teori ini adalah bermain adalah memupuk konsep kendiri yang positif. So hal ini menyebabkan kanak-kanak ini yang menyertai sesuatu aktiviti itu atau bermain memerlukan keberanian, kesungguhan dan semangat dalam melakukan aktiviti. So kanak-kanak ni bila didedahkan dengan bermain, maka secara langsungnya mereka berinteraksi dengan rakan sepermainan mereka dan mereka memberi idea dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian dalam bermain. Malah bermain ini juga menunjukkan bahawa konsep kendiri akan dipupuk dari pemerhatian dibuat oleh kanak-kanak terhadap rakan dalam menangani dan mengurus aktiviti dengan baik tanpa perasaan negatif seperti putus asa, penakut, lemah dan tidak percaya diri. So kebanyakan permainan ni yang dimainkan oleh kanak-kanak biasanya dalam persekitaran yang positif dan ahli kumpulan tu juga positif. So ada permainan, pasti ada pemenangan pemikiran atau kekalahan lah. Maka permainan ni dapat memupuk sifat terbuka bagi kanak-kanak dalam menerima keputusan dengan berlapang dada lah. So mereka akan menerima kekalahan mereka ataupun bersyukur dengan kemenangan mereka. So dekat sini kanak-kanak akan belajar tentang konsep positif dekat diri mereka dan bersyukur dan tidak mengejek kawan yang kalah. So dekat sini mereka akan belajar tentang konsep diri yang positif. Seterusnya, sebagai teori relation praktikal tahun 1919 adalah yang pertama adalah dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari aspek emosi. Kenapa? Kerana perkembangan emosi kanak-kanak dapat menunjukkan tingkah laku apabila melakukan perkara ataupun bermain permainan. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak bermain dengan anak patung, jadi mereka akan menunjukkan emosi penyayang dan menghargai sesuatu pemberian ataupun perhatian orang di sekeliling mereka. Jadi perkembangan emosi kanak-kanak ni akan lebih mengetahui, mereka akan lebih mengetahui untuk mengawal perasaan mereka dalam situasi yang tertentu. Sebagai teori yang kedua pula adalah main dapat mengurangkan tekanan dalam diri kanak-kanak. Ianya kerana cara ataupun kaedah bermain ini dapat menimbulkan satu perasaan yang gembira dan seronok kepada diri kanak-kanak. Serta dengan ini mereka juga dapat menghilangkan perasaan sedih ataupun perasaan yang tidak gembira dalam diri mereka. Jadi dengan bermain, dengan melakukan aktiviti bermain, seseorang individu ataupun kanak-kanak ni akan bermain bersama kawan-kawan yang lain akan dapat memberi terapi yang bagus bagi diri mereka supaya mereka ni tidak stres dalam memikirkan sesuatu perkara yang telah terjadi kepada diri mereka. Okey, sebagai contohnya, seseorang kanak-kanak itu mempunyai masalah dalam pembelajaran ataupun tidak suka melakukan kerja sekolah yang diberikan oleh guru yang terlalu banyak. Jadi dengan bermain ini mereka dapat menggembirakan hati mereka sendiri. Akhir sekali, sebagai teori relation praktikal juga memberikan guru pelbagai idea main ataupun aktiviti yang dapat diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah ataupun tadika. Dengan ini dapat memberi sesuatu yang menarik perhatian kepada kanak-kanak untuk fokus dalam kelas dan melaksanakan aktiviti main yang diberikan oleh guru. Okey. Sebagai contohnya, apabila pembelajaran subjek matematik menggunakan alat permainan dalam subjek ni, maka kanak-kanak dapat memahami setiap pengiraan yang telah diajarkan oleh guru. Jadi dengan ini kanak-kanak akan lebih fokus dalam menumpukan perhatian kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Akhir sekali, kesimpulannya bermain sangat penting bagi kanak-kanak bagi mencipta kenangan yang manis dan meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari pelbagai aspek, iaitu literasi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Bahkan,
Bermain juga adalah satu cara untuk merehatkan minda yang tertekan dengan kerja ataupun latihan yang berat dan memerlukan fokus. Bermain adalah satu riadah yang dapat memberikan ketenangan diri dengan keseluruhan rekan bermain secara berkumpulan ataupun berpasangan. Pandangan teori relaxation Petrika 1919 menyatakan main ini adalah merupakan satu yang mempunyai hubung kait dengan melepaskan tekanan. Dengan ini, seseorang individu dapat menguruskan fizikal dan mental mereka lebih teratur dan sistematik dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun aktiviti. Terutamanya kanak-kanak. Teori relaxation ini juga menganggap bermain ini merupakan imbangan antara kerja dengan beriadah. Seperti yang kawan saya cakap tadi. So jika seseorang penat selepas bermain, mereka juga boleh melakukan aktiviti lain seperti contohnya beriadah dan membuat senaman yang ringan untuk melakukan sesuatu pergerakan tubuh badan. So dengan melakukan pergerakan tubuh badan sedikit sebanyak memberi kesan kepada kesan yang positif kepada individu, terutamanya dari segi fizikal, mental, supaya ia memberi kecergasan dalam diri seseorang untuk melakukan aktiviti perkara yang tenang serta mudah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan itu sahaja daripada kami mengenai teori relaxation Petrika 1919. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.